Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila musannif hadzal kitab wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung kembali pengajian kita Bidayatul Mubtadi. Setelah daripada kita selesai daripada huraian pada ilmu tauhid secara ringkas, maka kita masuk pula pada muka surat 6 Kitabut Taharah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kitabut Taharah ay hadza kitabu fi bayanit taharah. Seperti mana yang telah makruf bagi orang-orang belajar, kita kalau nak buat orang panggil jadi satu perkataan yang sempurna, maka kena takdirlah Kitabut Taharah tadi itu, kita kena takdir ai hadza kitabu fi bayanit taharah, fi bayanit taharah. Kemudiannya di dalam berkaitan ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Taharah ni maksudnya bersuci daripada hadas akbar, hadas besar, dan hadas asghar, yakni hadas kecil. Jadi di dalam bahasa ilmu fiqh, bersuci itu nombor satu sekali, kerana tidak sah ibadat tadi itu tanpa sah pada bersuci. Kalau kita tengok ibadat-ibadat seperti mana solat kita, sah dia itu setelah daripada adanya ambil wudu, mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil. Jadi ini memberi faham pada kita bahawasanya bersuci dalam agama kita tu satu benda yang sangat besar. Nabi SAW ketika mana nak di Isra' Mi'rajkan pun dibelahkan dadanya, disucikan, orang panggil bahagian dalam tempat orang panggil bergelewaknya syaitan iblis, disucikan terlebih dahulu sebelum di Isra' Mi'rajkan. Kerana itu Nabi SAW ada sebut at-tuhur syatrul iman. Berkaitan dengan taharah ni, ialah sebahagian, dan bagi nak menyempurnakan iman itu ialah dengan bersuci. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab tasawuf dia pada masalah bersuci ni, dia menghuraikan, iaitu bukan sekadar bersuci pada zahir, tetapi bersuci juga pada batin, dengan cara kita hindarkan daripada kita sifat-sifat mazmumah. Bagaimana kita nak sucikan daripada sifat mazmumah, nak bersihkan kepada sifat mahmudah,
Maka hak tu kita kena belajar dalam kitab tasawuf. Jadi hak kita naknya bila kita nak hadap pada Allah Ta'ala ni, suci hak zahir tu nombor satu, nak lepas syarak. Yang kedua, kena suci juga pada batin kita. Barulah amalan kita, terutama ibadat solat kita, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini suatu kitab. Jadi kitab ni pembicaraan yang besar. Kemudian di bawah kitab tu ada faslun, dia ada syahdan, tambihun. Itu cara susunan dia. Bawah kitab dia ada bab, ada fasal, ada tambihun, ada faidatun. Ini suatu kitab pada menyatakan bersuci. Jadi di dalam ilmu syarak ni empat benda ni yang asas sekali. Di dalam ilmu fiqh, bab muamalah, munakahat, ibadat, muamalah, munakahat, jenayah. Ibadat inilah dimulakan dengan taharah terlebih dahulu. Lepas tu kita kena pergi belajar lagi bab muamalah, cara nak jual, beli, sewa, menyewa. Kemudian kena pergi pada bab munakahat, cara kepada berkahwin, dan jenayah, yakni pada hukum Islam. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci, hukum yakni benda-benda berkaitan dengan bersuci daripada hadas akbar, hadas besar. Bila kata hadas besar ni iaitu hadas yang mewajibkan bagi mandilah. Seperti bersetubuh suami isteri, ataupun keluar air mani, suci daripada darah haid. Tu kena belajar khususlah. Kalau bab haid tu ada pengajian khusus, kerana bab haid ni di antara bab yang besar juga. Jadi maksud katanya, kalau bab haid ni, kalau kata kita suci dah daripada haid, maka tak perlu nak tunggu dah lah, kita terus mandi. Tetapi ada juga di sana pendapat, kalau kita ada adab, adab contoh bulan lepas 7 hari, bulan ni 5 hari, maka ada juga pendapat suruh tunggu seperti mana adab kita bulan lepas. Tapi itu atas khilaf Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli lah. Cuma tak ada lah nak kena tunggu sampai 15 hari itu waktu sebanyak-banyak hit. Itu tak betul lah. Jadi kalau masalah bersuci ni, kalau kita putus darah hit, maka wajib atas kita mandi dan solat. Cuma di sana masalah putus darah hit ni ada kadang-kadang orang kita tersalah faham. Dia faham putus darah hit ni bila kata tak ada di tuala, orang tina pakai tak ada, maka putus darah haid. Tak kena. Kerana darah haid itu dia ada masalah nakak, dia ada masalah fatrah. Maksudnya ada terkadang masalah darah haid tu dia tak ada di luar, tetapi dia ada di dalam. Maka kerana tu dia kena cek. Ambil seumpama kapas disebut dalam kitab, kita dah bincang dah benda ni. Semula pada ni. Kena rujuk situ baliklah. Ambil seumpama kapas atau tisu, kena masukkan sekadar satu ruas sahaja untuk nak memastikan di dalam tak ada, di luar pun tiada. Barulah wajib atas kita mandi. Kalau kata di luar tu tak ada, terus mandi sedangkan masih ada di dalam, maka pada waktu tu haramlah. Kerana kita mengangkat hadas besar sedangkan dalam keadaan kita tu masih haid. Tidak dibenarkan syarak. Dan hadas asghar ni hadas kecil lah. Hadas kecil ni masalah kena ambil wudu. Seperti sentuh antara lelaki perempuan ataupun keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul atau dubur kita. Dan bersuci daripada segala najis. Dan bersuci daripada segala najis. Najis ni pula dia ada najis hukmi, dia ada najis aini. Najis aini ni maksudnya najis yang ada bau, rasa atau warna. Kalau ada 2-3 sifat ni salah satunya, maka pada waktu tu dihukumkan dengan najis hukum aini. Maka kita kena buai terlebih dahulu najis aini ni. Dan kalau katalah najis yang mana tidak ada bau, rasa, warna, seumpama kain kita lama dah sangat kena air kecil kucing, lepas tu kitanya tak basuh, hilang begitu saja bau, rasa, warna bagi air kecil kucing yang ada pada pakaian kita untuk solat, maka di sana ada dipanggil najis hukmi, iaitu pada hukum dia dikira masih lagi najis. Maka kita kena basuh walaupun dengan sekali jirus. Ni kalau dalam semaya dibahaskan.
najis pada imam, kalau katakanlah imam tu solat, ada pada imam tu najis aini, maka makmum kena ulangi balik solat dia. Kerana najis aini ni najis yang mana makmum dapat lihat. Berbeza kalau pada imam tu najis dia tu najis yang tak dapat dilihat, seperti masalah najis hukmi, maka imam saja yang wajib kena ulangi solat dia, adapun makmum tak perlu ulangi. Sama jugalah kalau imam tadi tu tak angkat hadas kecil lagi ke, tak ambil wuduk lagi, tak angkat hadas besar ke, maka pada tu makmum tak perlu nak ulangi solat dia, hanya saja perlu imam. Bermula tiada sah mengangkatkan hadas dan membasuh segala najis itu melainkan dengan air yang mutlak. Jadi kalau kita nak hilangkan najis aini, najis hukmi ni, ataupun nak angkat hadas kecil, nak angkat hadas besar, maka tak dapat tidak, kena guna dengan air mutlak. Air mutlak ni dia lawan bagi air muqayyad lah. Lawan bagi air muqayyad. Air mutlak ni maksudnya air semata-mata air. Adapun air muqayyad ni seperti kita kata air Milo. Bila kita ambil air, kita letakkan serbuk Milo. Bila orang panggil letak serbuk Milo tu banyak, maka orang tak panggil air saja, dia akan panggil air tu, orang panggil air Milo. Maka pada waktu tu boleh ke tak kita nak guna untuk akad hadas, nak sucikan najis? Tak boleh dah lah. Kerana dia jadi qaid yang lazim dah. Yang mana tak boleh dah kita nak kata air semata-mata, bahkan kita kena kata air Milo. Adapun kalau kata kita kita letakkan serbuk tak ni tu sedikit saja yang tak merubah ke apa-apa, maka pada tu masih lagi dipanggilkan dengan air mutlak. Jadi lawan bagi air mutlak tu air muqayyad. Artinya air mutlak ni apa? Artinya air yang semata-mata, yang tiada bercampur dengan sesuatu. Tu maksud kata air mutlak. Semata-mata diri air yang tiada bercampur dengan sesuatu, tak ada benda lain. Maka tiada menyucikan, iaitu hadas besar, najis, dan tidak mengangkatkan hadas besar, hadas kecil, air kelapa. Air kelapa, airnya, walaupun dua koloh, sebab dia tidak dipanggilkan dengan air mutlak. Dan segala air yang keluar daripada buah kayu. Dok kita pergi kita pergi dalam hutan lah, kita kata kita pergi dalam hutan tu ada air-air yang keluar daripada buah kayu sat ni, maka air tu boleh ke tak kita nak buat sebagai mengangkat hadas ataupun nak menyucikan najis? Jawabnya tak boleh. Kerana air tu orang tak panggil air mutlak. Air mutlak tu seperti mana yang makruh dah lah, 7 jenis air tu. Air hujan, air sungai, air laut, walaupun masing, dia dipanggilkan dengan air mutlak. Baik. Itu insya-Allah lagi dia akan sebut pada kita 7 jenis. Dan batang kayu hak keluar daripada buah kayu, hak keluar daripada batang kayu, biasa kan kalau orang pergi dalam hutan, dia kerak batang kayu saat ni tu ada keluarkan air. Air tu adakah boleh dibuat sebagai air mutlak? Tak boleh. Tak boleh untuk buat ambil wuduk. Lain dengan masalah air embun. Air embun tu dia bukan daripada buah kayu ataupun pokok kayu. Dan akar kayu, daripada akar kayu ada keluar air pun tak boleh nak buat sebagai mengangkatkan hadas. Ni jelas sekali dah ni. Kalau ada orang tanya berkaitan dengan mana gini, kita kena jawab jelas. Mana-mana air yang keluar daripada buah, daripada batang pokok, daripada akar pokok, maka itu semua tidak dipanggilkan dengan air mutlak. Dan daun kayu hak keluar daripada daun kayu, bukan hak ada di atas daun kayu yang kita panggil air embun tu, tu air mutlak. Dan barang sebagainya, banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Qala al-musannif, bermula hukum air itu, dia tulis ta marbutah tu. Biasanya kita tulis dengan ta maftuhah lah.
Bermula hukum air itu terbahagi kepada 4 bahagi. Air mutlak saat ni tu ada 4 jenis air saat ni. Air saat ni ada 4 jenis air. Jadi untuk kita nak guna bagi mengangkat hadas, bagi nak sucikan najis, kena guna air mutlak. Kemudian sesar di situ dia pun nak menerangkan kepada kita air ni ada berapa jenis Air ni ada 4 jenis, ada 4 bahagi. Pertamanya dipanggil dengan air yang mutlak, iaitu 7 bagai. Ada 7 bagai. Pertama air hujan, hok turun daripada langit tu. Tak kira lah orang kata campur dengan asid ke tak campur dengan asid ke. Tu tak ada masalah. Tak ada orang kata lagi air hujan hok kita tak ada ni air asid, tak ada. Sebab dia tak ada berubah pun bau rasa dia, warna dia tak ada. Kalau air klorin tu, air klorin tu kalau ikut pada fatwanya tetap dipanggil air mutlak. Tapi ada juga setengah guru dia kata air tu kalau dah berubah bau, rasa, warna, maka air tu tak dipanggil air mutlak. Jadi kalau klorin tu banyak sangat yang dicampurkan ke dalam air tadi, sedangkan dia tu bukan daripada benda hak bersabit dengan air, benda yang suku, maka pada waktu tu kalau merubah ke salah satunya, maka terkeluarlah daripada air mutlak. Kata setengahnya. Ni baik. Jadi pada waktu tak apalah kita ambil khilaf ummah rahmah, khilaf di antara alim ulama ni merupakan satu rahmat, kita boleh guna hak mana-mana. Nak kata air mutlak pun boleh, nak kata tidak air mutlak pun boleh. Nak cermat gak ambil air lain. Tak payah nak susah. Pertama air hujan, kedua air embung. Tu ada atas batang pokok kayu tu waktu-waktu pagi. Ni setengah-setengah orang tua dulu dia buat amalan air embung ni. Buat mandi ni, nak bersihat. Ketiga, jadi air tu air mutlak. Yang ketiga air telaga. Keempat air mata air hok tubik tu. Air telaga ni hok kita buat telaga dak tu. Ya sama je kan nak kiranya hok terbit daripada bumi. Kelima air beku. Air beku supaya air salji ke ataupun hujan batu tu ke boleh. Dikira air mutlak. Dia boleh untuk kita nak ambil buat wuduk kalau dia tu cair. Dia merata ke air saat ni tu, merata ke tubuh badan, maka boleh buat sebagai orang panggil mengangkat ke hadas. Kalau orang biasa kita nak harap ke atau pergi ke luar negara tu adalah air hujan batu. Keenam air sungai. Air sungai. Tu walaupun air sungai tu keruh pun tak ada masalah lah. Boleh untuk kita buat ambil wuduk, untuk mandi. Jadi kalau air ni cukup 2 kolah lebih ni, jadi kita mandi dalam tu, nyelai sekali naik tu, kita dah niat dah kata untuk mengangkat hadas, tak kiralah hadas kecil ke hadas besar, maka semata-mata bila kita nyelai naik tu kira terangkat dah hadas. Mudah sangat. Kalau kita mandi biasa ni kena cermat sikit. Keenam air sungai. Ketujuh air laut. Air laut walaupun masing, walaupun masing. Dia garai air laut tu, kata guru kami, kalau katalah kita ambil garai laut tu, kita capuk ke dalam air, menyebabkan air terjadi masing, tak ada masalah. Sebab orang panggil tu garai hok daripada air laut. Dia beza dengan garai hok bukit ni. Baik, itu air mutlak. Dan kedua air yang makruh, memakaikan dia, iaitu air yang sangat hangat, yang kita panggil dengan air musyammas. Air yang terjemur di dalam bekas besi ni, pada tempat yang panas, pada negara yang panas. Ada ulama kata sama jugalah kalau air panas. Air panas kita memanaskan air panas tu kita nak buat guna sebagai ambil air semaya pun makruh juga. Air bersangat panas, air bersangat sejuk, tu tak molek belaka kita ambil untuk ambil wuduk.
Adapun air musyammah ni khusus, makruh dia tu disebutkan secara khusus bahawasanya makruh kita menggunakan air musyammas, dan air yang terjemur pada matahari, inilah yang dipanggil air musyammas ni. Air yang terjemur kepada matahari, maksud katanya air tu duduk dari bekas, terjemur dengan matahari, kena cahaya matahari pada negeri yang sangat panas. Kalau negeri biasa tu tak apa. Seperti mana negeri hak bersangat panas ni? Seperti Mekah ataupun Madinah. Tu negeri hak bersangat panas lah. Dan negeri yang hampir negeri hak sekitar-sekitar kawasan panas tadi. Maka kalau terjemur dengan matahari, iaitu pada bekas hak terima pukul, maksudnya bekas besi. Kalau bekas emas tu ialah lain kalau dia akan sebut pahning. Yang dikatakan makruh tu kalau bekas besi yang terima karat. Dia sebab enzim pada bekas tadi itu terima karat saat ni, bila dia tersejak pada air saat ni, dia tercampur dalam air, dan bila kita gunakan dia menyebabkan jadi penyakit kulit. Sebab darah saat ni tu tersekat, maka jadilah penyakit kulit. Tu ulama sebut sebab tu makruh. Jadi kita faham mana-mana benda saat ni hak ulama, hak agama lah, kita kata agama tegah. Kalau agama tu tegah makruh ke haram ke, maksud kata benda tu hak tak molek bagi kita. Tak ada benda hak molek kalau agama tegah. Tentu sekali benda tu benda yang tak molek. Dan negeri yang hampir kedua negeri, bagi Mekah dan Madinah, maka tiada makruh memakai dia terjemur pada negeri yang agak hari. Apa negeri agak hari ni? Iaitu negeri yang mana cuaca dia sederhana. Supaya negeri kita ni cuaca dia tu sederhana lah tu. Negeri yang agak hari panasnya sederhana pada cuaca dia. Tidaklah kata panas terik sangat supaya di kawasan Mekah dan Madinah. Jadi kalau hak tu terjemur pada matahari, maka hak tu tak dikirakan air musyammas, yang makruh digunakan. Baik, tapi kalau panas sangat, hak tu sama jugalah, tak digalakkan juga untuk kita guna bagi ambil air semaya. Dan lagi terjemur itu di dalam bejana yang kena pukul, terima pukul, iaitu bejana besi. Lagi yang berkarat, yakni bejana hak terima karat, bejana besi lah. Kalau kita kata tak karat lagi pun, tak boleh dah juga. Apatah lagi kalau berkarat, betul-betul berkarat, tu lebih bahaya. Seperti mana terima pukul dan yang terima karat ni, seperti tembaga atau besi atau barang sebagainya. Tu jelas makruh bagi kita nak gunakan air hak jenis musyammas ni. Tak boleh gunalah. Tak boleh guna kerana dia memudaratkan tubuh badan kita. Berbeza kalau kita nak buat guna pada pakaian, hak tu tak makruh. Kita nak basuh pakaian guna air musyammah, tu tak apa. Hak makruhnya kita nak guna nak akad hadas besar, nak akad hadas kecil. Inilah hak makruhnya. Tetapi tiada makruh jika terjemur itu di dalam bejana tanah. Ikutlah maksud kata bejana hak tak berkarat, atau kulit, bejana kulit, bekas kulit, atau kayu, atau barang sebagainya. Pola ni gak ni bejana plastik ko, bekas plastik ko, tak molek. Apa nama ni? Tidaklah dimakruhkan seperti mana dimakruhkan pada bejana hak terima karat. Atau barang sebagainya yang tiada berkarat. Bejana tu bekas-bekas kulit ko, bekas tanah ko, tanah liat ko, berapa ko sekali, hak tu tak apa. Lagi jika dipakai pada badan manusia, hak ni hak kita sebut tadi. Maksud kata hak kata makruh saat ni tu kalau kita guna basuh tubuh badan, akad hadas besar ko, akad hadas kecil ko,
Maka tiada mengapa jika dipakai pada membasuh akan sesuatu yang kena najis. Itu tak apa. Seperti kayu atau tu ni, atau barang sebagainya. Ikutlah pakaian kita ko, latar ko, kapek ko. Tu tak ada masalah. Hok kata ditegah ke kita daripada duk guna ni ialah kalau katalah benda saat ni tu kita guna kepada tubuh badan kita. Tubuh badan tak sih. Iaitu mana ni? Seperti kayu atau barang sebagainya, dan jika berbalik sejuk air itu maka hilanglah makruhnya. Jadi kalau kata makruh tadi tu banyak benda. Yang pertamanya pada negeri hok panas. Pada bekas timur pukul. Kemudiannya pada badan kita, hok kata makruh saat ni, guna pada pakaian badan kita. Lagi pula kalau kata dia saat ni tu masih kekal dengan panas. Sebab dia kata sini, jika berbalik sejuk air itu maka hilanglah makruhnya. Kalau air tu jadi sejuk semula dah, tak panas dah, tak apa. Ni mungkin hok bahaya dia tu mendak ko, kita kata mungkin disebabkan faktor tersebut. Tu jenis air yang kedua, iaitu air panas ataupun air musyammas. Dan ketiga jenis air ni dia nak kena air. Jadi maksud katanya di dalam nak ubudiyah, nak melakukan ibadat pada Allah ni, air tu kena dulu. Kalau tak kena air, maka tak sah untuk kita nak buat ibadat pada Allah. Apa? Sebab kita nak ibadat ni ya kena dengan reti. Bukan dengan cara kita tu orang tak kena begitu. Kita ni kena reti. Reti syarat sah semaya, reti syarat sah ambil wudu. Jadi di antara syarat sah dia nya nak kena guna air mutlak. Jadi air saat ni tu kita kena hok mana masih lagi dikategorikan mutlak. Mutlak mana hok molek, mutlak mana hok tak molek. Ni. Kalau hok dalam ada dah kita buat soal jawab taharah tu, di situ lebih detail lah, sebab kita rujuk pada kitab-kitab lebih besar. Air mana dia perkenalkan pula, air mana hok paling afdal air. Maka ulama kata hok seafdal airnya air yang keluar daripada jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika bila keadaan epok sahabat ni kekurangan air, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mari seorang buat mari bekas ada air. Nabi peltak tangan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat lain pun disuruhlah nak mandi, kau nak ambil wuduk, kau nak buat berapa, ambil. Dan air saat ni tak mutuh berkekalannya, keluar daripada celah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini semulia-mulia air, lebih mulia daripada air Zamzam lagi. Lebih mulia daripada air Zamzam, daripada telaga Kausar adalah hok tubik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu barulah air Zamzam, air telaga Kausarnya, air sungai Furuknya, air sungai Nilnya. Tu hak kita sebut secara terperinci lah dalam soal jawab tu. Ni kita bagi kenal ke air hak boleh guna, hak mana tak boleh guna je. Dan ketiganya air yang mustakmal. Air mustakmal ni boleh guna ke tak? Tak boleh lah. Sebab air mustakmal ni air hak kita guna dah. Air yang mustakmal namanya, yang telah mustakmal ni maksudnya telah diistiqmalkan, telah digunakan pada basuhan yang fardu. Di sini pun kadang-kadang orang kita tersalah faham. Mana tersalah faham? Dia ingat kata air hok kita basuh muka kali kedua, kali ketiga tu pun dipanggil air mustakmal. Tidak. Air hok kali kedua, kali ketiga kita basuh muka ataupun pada tangan ataupun pada mana-mana anggota, hok tu tak jadi mustakmal. Hok jadi yang mustakmalnya ialah kita guna pada basuhan yang fardu. Tak. Mana basuhan fardu? Iaitu basuhan kali pertama. Jadi kalau katalah kita basuh kali pertama tu tak kata.
Kita basuh kali kedua tu baru rata. Maka kali kedua tu baru dikira ke kali pertama. Tu cara nak kira. Cara nak kira ambil wuduk tu. Jadi kali pertama kita basuh tu tak rata molek, kali kedua kita basuh baru rata, baru lengkap dengan anggota dia saat ni. Barulah dikira ke satu kali basuh. Maka dituntut lagi kita 2 kali basuh. Jadi hak kata mustakmal itu ialah air yang digunakan pada basuh yang pertama, basuh hak fardu. Jadi kalau hak kita berkomo ataupun pada basuh sunat, hak tu tak kira air mustakmal. Maksud kata boleh lagi kita gunakan. Kemudian hak kita dok bahas ni hak pendapat muktamad dalam mazhab kita ni. Sebab hak kita dok baca kitab-kitab Jawi ni, kebanyakannya ulama kita buat mari pendapat hak muktamad. Pendapat hak kita nak guna, hak kita nak hukum, hak kita nak berayak ke orang. Kalau kita tengok pada kitab-kitab hak lebih besar agak, banyak lagi lah pendapat-pendapat yang lain. Hatta ada juga pendapat yang membolehkan juga kita menggunakan air hak mustakmal saat ni. Pendapat dhaif lah ni. Bukan nak suruh guna, nak ayat kata ada pendapat hak lain. Bahkan setengah-setengah guru kita ni, ketika mana dia nak ubatkan orang yang ada penyakit waswas. Orang yang ada penyakit waswas ni, setengah guru dia ambil cetung, dia suruh ambil air semaya dalam cetung saat ni. Jadi hak anak murid ni kata mana boleh tok guru, air ni air mustakmal, tak boleh nak digunakan dah untuk nak ambil air wuduk. Jadi tok guru kata guna juga. Jadi maksud katanya kita dapat faham di situ kadang-kadang orang hok penyakit waswas ni dia kena pergi dengan orang hok geti. Ni baru terhilanglah penyakit waswas dia. Tidak gak habis telagalah. Ni kau dia seorang yang dak ambil air semaya. Dan ketiga, air yang mustakmal namanya iaitu air yang kurang daripada 2 kolah. Supaya air dalam cetung tu, air kurang daripada 2 kolah lah. Yang tercerai daripada anggota yang fardu. Maksud katanya kalau kita basuh muka saat ni tu, air saat ni jatuh ke dalam cetung tu balik. Jadi air tu jadi mustakmal lah. Anggota yang fardu. Mana anggota fardu? Ni pun kadang-kadang orang kita ni dia tak kenal anggota fardu ni hok mana. Anggota fardu ni ialah muka, tangan, kepala, satu juzuk pada kepala dan kaki. Hok tu saja anggota fardu. Basuh mulut, basuh hidung, basuh telinga, hok tu tak ada kefarduan dia. Hok tu sunat. Ni sunat. Meniga-niga pun sunat. Jadi biar kita reti hak mana hak sunat, hak mana hak fardu. Barulah orang panggil kita saat ni tu beramal dalam keadaan kita reti. Daripada anggota yang fardu pada basuh yang kemudian daripada berniat mengangkat ke hadas. Maksud kata kalau kita basuh muka, kita basuh tangan, tapi kita tak niat, adakah air hak titik air hak daripada basuh anggota fardu saat ni tu dipanggil mustakmal? Tidak juga, tak dipanggil mustakmal. Jadi hak dipanggil ke mustakmal tu bila jadi air saat ni tu pada mengangkat ke hadas kecil, yakni pada mengangkat ke mengambil wudu, pada mengambil wudu. Jadi pada waktu kita basuh ke muka saat ni kita niat raf'ul hadas asghar ataupun kita niat pada ambil ke wudu, maka pada waktu tu barulah dikira ke air saat ni tu mustakmal. Jadi hak kita duk basuh tangan sebelum pada tu hak kita berkomo gapo, hak tu tak mustakmal. Kerana dia sendiri pun bukan anggota fardu tu. Jadi biar kita jelas hak mana hak kata mustakmal ni. Lama dah kita dalam agama tak kenal lagi hak mustakmal. Duk ilmu hak tu lagi tu, ilmu tadika gitu. Tak si nak jelas sebuti gitu. Kemudian daripada berniat mengangkat ke hadas, tak kira lah kalau hadas kecil wuduk, hadas besar mandi wajib. Sama ada hadas itu kecil, sama ada tu dia panggil takmim masalah, nak meratakan masalah. Tak kira hadas kecil ataupun hadas besar, maka tiada jadi mustakmal. Tafriqnya ni, idza alimta ma dzukira fa aqulu laka,
bila kamu dah tahu dah mustakmal ni air hok begini-begini, maka aku kehendak beri tahu pada kamu tiada jadi mustakmal jika ada air itu dua koloh. Sebab dia ada saat ni hok mustakmalnya air tak cukup dua koloh. Jadi kalau dua koloh kita hidup mandi, kita ambil ismaya situ tak apa, tak jadi mustakmal. Dan tiada mengapa jika bercerai pada anggota yang sunat. Itu dua. Tak apa, anggota sunat, tangan, basuh tangan sebelum pada muka tu, basuh telinga, ataupun pada kali kedua, kali ketiga pada basuh ni. Air yang bercerai pada basuh 2/3 tangan. Ni contoh. Orang panggil basuh yang sunat. Sebelum kita ambil wuduk tu sunat kita basuh tangan, okey. Maka air hok sesat daripada kita basuh tangan tu dipanggil orang panggil basuh yang sunat. Dan air yang ada perbuat berkomo-komo hok kita maubah tu. Kita ambil air kokok buat tu, tu air tu tak dipanggil mustakmal. Boleh nak rasa hukum semula boleh. Bergamuk kodok jelah. Tak. Puak sahabat yang ambil bekas wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tahu reti fadilah. Atau air yang tercerai pada anggota yang fardu pada basuh yang sunat. Itu yang ketiga. Terkeluar air cukup 2 koloh, terkeluar air pada basuh anggota yang sunat, dan terkeluar air pada basuh fardu pada basuh yang sunat. Iaitu anggota fardu muka, tapi pada kali kedua, kali ketiga, tu 2-3 jenis dah tu hok terkeluar. Seperti air yang mendua, maksudnya air hok basuh kali kedua. Kali-kali pertama tu mustakmal lah. Adapun kali kedua, tu tidak mustakmal. Dia kita ya dah, kali kedua tu dengan erti kata bila hok kali pertama tu telah sempurna. Kali-kali pertama tu belum sempurna, basuh kali kedua tu dikira ke baru kira basuh kali pertama. Dan yang meniga-niga basuh anggotanya yang fardu, hak dia basuh meniga-niga maksudnya kali ketiga lah. Kali ketiga basuh pada muka, kali ketiga pada basuh tangan, hak tu pun tidak dikira ke air mustakmal. Dan lagi tiada jadi mustakmal jika tersuci pada anggotanya dahulu daripada berniat. Tu terkeluar yang keempat ni. Tiada jadi mustakmal jugalah jika tercerai pada anggota yang dahulu daripada berniat. Seperti diselamkan tangannya ke dalam air yang sedikit sebelum ia berniat. Dia selai tangan dalam air. Tak kira lah perbuatan tu makruh ke tak makruh ke. Sekarang nak bahas air saat ni. Moga ada tegah hadis nak selai ke tangan kita saat ni tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita basuh dulu. Cuma nak bahas air saat ni tu, kalau kita selai ke tangan sebelum daripada kita niat, maka hak tu pun tak dikira ke air tu tak jadi mustakmal juga. Maka tiada jadi mustakmal segala air yang tersebut itu. 3-4 jenis keadaan saat ni. 3-4 keadaan saat ni. Kalau lebih pada 2 koloh, kalau basuh sunat, kalau anggota sunat, kalau basuh sebelum daripada niat, tu semua tak jadi air mustakmal. Faham? Jelaslah tu. Baik. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempatnya air najis. Air najis ataupun air mutanajis. Kalau air najis ni air kecing, tu air najis. Ataupun kita kata najis. Air najis hok dia masuk ke sini, air hok mutanajis lah, air yang terkena najis. Maka kita panggil air mutanajis. Keempat air najis iaitu tiap-tiap air tak kira yang kurang daripada 2 koloh. Kalau lebih pada 2 koloh, hak tu cara suku. Hak ni kalau kurang pada 2 koloh dulu. Air yang kurang daripada 2 koloh,
apabila tak kira tiap-tiap air tu maksudnya air sungai ke, air hujan ke, air laut ke, kalau kurang pada 2 kolah lah. Kalau lebih 2 kolah tu cara suku. Kurang daripada 2 kolah apabila jatuh najis ke dalamnya, ke dalam bekas air tu, maka najislah air itu. Jadi najis. Dan jika ada air itu 2 kolah atau lebih, nampak. Jadi hak masalah air tu jadi najis semata-mata jatuh najis. Tak kira berubah ke tak berubah ke, jadi najis semata-mata. Dan jika ada air itu 2 kolah atau lebih, 2 kolah ni kalau kata bekas 4 petok gini enggak, sehasta ne jari ni orang panggil 4 kolah ni. Dok panjang lebar dalam dia. Kalau pun meja biasa-biasa tu, jelah dah. Kalau bersatulah air 4 kolah dah tu. 2 kolah dah tu. 4 kolah. 2 kolah dah tu. Dan jika ada air itu 2 kolah, sebab ada orang salah faham air 2 kolah ni kena besar kolah. Kolah pula kena ada 2. Ada gitu. 2 kolah ni nama dia kulatan ni. Atau lebih, maka jatuh ke dalamnya 2 kolah tu najis. Maka berubah air itu, maka najislah ia air. Jadi najis. Kalau berubah kalau berubah tu sama ada pada bau dia ke, pada rasa dia ke, ataupun pada warna dia. Jadi kalau kata najis tu jatuh sikit, supaya kita kata kolah masjid tadi jatuh tahi cicak berubah tak warna, bau, rasa? Tak berubah. Tak. Adapun kalau tarik cicak ni jatuh dalam orang panggil bekas hak kecil, tu tak kira berubah tak berubah pun tetap jadi mutanajis. Jadi najis air saat ni, hukum ternajis. Maka najislah air, dan jika ada air itu 2 kolah atau lebih, maka jatuh ke dalamnya najis, maka berubah air itu. Arti kata berubah pada bau, rasa atau warna, maka najislah ia air 2 kolah tadi. Walaupun air sungai besar ko, kalau kata banyak lajak najis, hingga air tu tak jadi air sungai dah, air darah dah, tak boleh. Dan jika tiada, yakni tak berubah, maka tiada najis, tak dihukumkan najis. Jatuh anjing kau dalam tu, umpamanya tak dihukumkan najis kalau tak berubah. Tapi bergamuk tak bergamuk je lah kita tengok tarik cicak adalah kolah tu pun tak bergamuk dah segera. Walal musannif bermula murad ni masuk kata yang dikehendaki daripada berubah itu. Maksudnya apa? Iaitu berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Hak tu hak dikatakan berubah. Salah satu tu sebab tu dia kata atau berubah rasa atau bau dia atau warna dia. Jua saja. Jua ni maksudnya warna saja berubah, bau saja berubah, rasa saja berubah. Tak boleh dah. Bukan kena ada 3-3 tu bau jadi mutanajis dah. Salah satu pun kira najis dah. Maka najislah air itu, air hak 2 kolah sat ni lah, air hak banyak tu. Dan adalah kurang air yang 2 kolah itu jika disimpan disimpankan pada bejana yang 4 persegi itu, hendaklah ada pada tiap-tiap persegi itu sehasta 6 jari dalamnya, dalam luas dia pada tiap-tiap satu persegi itu. Hak ni hak dimaksudkan dengan 2 kolah. Dan adalah kurang itu yang 2 kolah itu jika disimpankan pada bejana 4 persegi itu, hendaklah ada tiap-tiap persegi itu sehasta 6 jari dalamnya dan luasnya pada tiap-tiap persegi itu. Jadi kalau katakanlah air itu mutanajis, kita pergi masuk dalam air hak 2 kolah. Jadi pada waktu tu tak ada berubah bau rasa warna, maka air saat itu
kekal dengan air mutlak. Begitu juga air mustakmal. Air mustakmal saat ni sini sikit air mustakmal, sini sikit, lepas tu kita himpun buat jadi 2 kolah, maka jadilah dia air mutlak. Jadi itu pada nisbah hukum lah. Kemudiannya pada masalah orang panggil hak orang duk guna dah kolah saat ni molek lah. Ada setengah orang ni tak boleh hak bekas-bekas orang. Tak tahulah ngaji lagu mana, hamba pun tak reti. Dia ni kadang-kadang orang dah ambil air dalam kolah gak kena muka jatuh air hak basuh muka dalam kolah. Tak boleh kena basuh luar. Tak reti juga kita weh. Sebabnya dia ada satu asarul mu'mini shifaun. Kesal orang-orang beriman ni ia merupakan ubat. Sebab itulah kalau kita dalam nak bomo adalah nak menyembuhkan sakit kok. Ada setengah-setengah tok bomo kita ni hak benar lah, tok bomo hak Islam ni. Dia suruh dia ambil air kolah buat ubat. Ambil air 7 kolah buat ubat. Kolah ni kolah tu. Sebab apa? Kena dah menepati dah pada hadis ni. Syifa apa ni? Asarul mu'min syifaun. Kesal hak orang mukmin duk guna ni ialah merupakan satu penyembuh. Dan benar tu jugalah diamalkan oleh para sahabat, dan Nabi SAW sendiri pun ada dah ambil air bekas daripada sahabat. Riwayat yang sangat jelas jadi bila Nabi SAW minta air, maka semua sahabat kata, Rasulullah, hak ni hak kami duk guna dah ni, tak gamuk lah nak berikan Nabi SAW, nanti nak tunggu air barulah. Nabi SAW kata, tak, mari air itu saja, aku nak ke air saat ni. Kenapa? Kerana pehe pada nak ambil keberkatan. Jadi nak ayat kata di situ bukan sekadar kita ambil keberkatan daripada orang-orang yang lebih, iaitu sahabat ambil daripada Nabi SAW juga ambil keberkatan daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadinya bapa jadi tak boleh gitu, tak boleh gini. Ni kita sengka lah kita sengka kemungkinan mereka saat ni tu tak berjumpa dengan hadis-hadis tersebut, tak berjumpa dengan pendapat ulama tersebut, maka segera dengan kata tak boleh. Hak selain daripada hak demo dok buat begitu saja boleh, hak lain daripada tu gak tak boleh semata-mata. Jadi bagi kita tak kenalah begitu. Sepatutnya pendapat-pendapat yang lain itu masih banyak. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung pula ila angqal faslun pada menyatakan qada hajat. Habis itu. Jadi kalau ada sahabiah ada nak bagi soalan, nak tanya ke soalan tu bolehlah. Tanya, berarti insya-Allah pada akan datang kita akan usahakan jawab. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.